Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera buat penonton setia Wanita hari ini. Apa khabar anda di rumah? Mungkinlah ketika ini yang baru je nak ambil kunci, nak pergi ambil anak, tiba-tiba siaran Malaysia telah mula. Tak ada masalah. Kita boleh tengok secara stream ditonton juga. Betul tu. Tadi awak kata dah ambil kunci kan. Kita nak ingatkan juga kepada semua ibu-ibu ataupun mereka yang dah ambil kunci, yang dah nak pun memulakan perjalanan untuk mulakan perjalanan anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu. Jangan lupa untuk pastikan kenderaan anda telah pun diselenggara dengan baik dan juga pandu berhati-hati sebab cuaca sekarang ni tidak menentu, Fatin. Tapi saya percaya juga untuk hari ini kan, hari Rabu ni mungkin kita bangun dengan satu semangat yang luar biasa. Semangat yang berkobar-kobar sebab apa kita nak jadi lebih baik daripada semalam dan mungkin lebih bersemangat daripada semalam. Kalau mungkin semalam tu kita rasa macam lesu-lesu je kan. Hari ini kita bangun dengan satu niat dan juga mungkin kita nak sebarkan lebih banyak kebaikan untuk orang di sekeliling kita. Betul tu, Fatin. Tapi dalam kita nak mendoakan yang terbaik untuk kita, jangan lupa juga untuk kita doakan buat saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang mana pastinya ingatan kita sentiasa bersama dengan mereka dan kita nak kongsikan juga sedikit perkembangan di sana yang mana ketika ini seluruh semenanjung Gaza umpama menunggu hukuman mati, Fatin. Yang mana sejak talian komunikasi mereka terputus sekaligus perkara ini menyukarkan ambulans dan juga pasukan keselamatan dan juga pasukan kecemasan untuk dihubungi. Ya, Cira, tapi bukan itu sahaja, banyaklah kan yang mungkin kemaskini yang mungkin laporan-laporan yang kita terima. Salah satunya daripada yang dipetik daripada berita harian, tentera Israel pecah masuk Hospital Al-Shifa di Gaza. Kalau boleh kita kongsikan, kurang sejam sebelum tu mungkin Israel berkata pihaknya sedang menjalankan operasi terhadap Hamas di Hospital Al-Shifa di semenanjung Gaza dan menggesa anggota kumpulan pejuang di hospital itu untuk menyerah diri. Kita harapkan semangat saudara mara kita di Palestin ketika ini, buat ibu bapa di sana, anak-anak mereka mempunyai satu kekuatan yang luar biasa untuk mereka kuatkan diri mereka dalam berdepan dengan situasi ketika ini. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Baik, itu adalah situasi di Palestin, situasi saudara mara kita di sana. Dan kalau kita dapat berpatah balik ke Malaysia, di negara kita yang mana kalau boleh kita update sedikit, kemaskini sedikit peringatan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia iaitu mengenai perkembangan cuaca yang mana luruan monsun dijangka berlaku pada 16 hingga 20 November 2023 yang berpotensi untuk membawa hujan berterusan di pantai timur dan juga di utara semenanjung, Fatin. Ya, dan ini antara ramalan cuaca ketika ini dan mungkin juga kita boleh mengikuti rapat portal Met Malaysia sama-sama untuk kita tahu perkembangan hari ini cuaca bagaimana, di mana mungkin terkesan disebabkan cuaca yang memberi yang luar biasa, banjir, kilat dan sebagainya. Jangan lupa untuk dapatkan berita-berita yang sahih juga di media sosial ataupun di berita khususnya. Okey, baik Fatin, dan semalam juga saya ada kongsikan dengan Fiza untuk terus kata orang sediakan satu beg kecemasan senang untuk kita grab and go dan peka juga dengan keadaan sekeliling dan juga arahan daripada pihak berkuasa. Yang paling penting jangan panik dan juga kita saling ingat mengingati. Okey, baik. Kalau hari ini saya pergi kerja, saya tengok sama je warna kan, fashion baju warna baju, mungkin ini satu semangat yang kita kebersamaan kita dalam kita berdepan dengan keadaan ketika ini, Syira. Tapi kita nak juga kongsikan berkenaan dengan ini salah satu fashion yang mungkin laporan ini disediakan oleh Ain. Jom kita saksikan segmen Sana Sini. Silakan. Dikenali dengan rekaan yang eksklusif dan mempesonakan, pereka fashion terkenal Chanel Harun sememangnya nama yang sudah tidak asing lagi dalam kalangan penggemar fashion tanah air. Berjaya menempa nama selama hampir sedekad, dia meneruskan ilham rekaan kreatifnya menerusi pertunjukan fashion A Decade of Wow and Veil Chanel Harun yang diperagakan di sebuah hotel di ibu negara baru-baru ini.
Mengetengahkan 32 persalinan tradisional dan moden khusus buat wanita yang mengutamakan gaya dalam penampilan, peragaan kesemua busana ini turut dimeriahkan lagi dengan kehadiran selebriti terkenal tanah air bagi meraihkan kejayaan mereka terkemuka ini. Bagi yang mengenali Chanel Harun tak lari daripada konsep hitam dan putih. So kali ini, to celebrate kita punya 10 tahun, 16 koleksi hitam bertemakan tradisional dan 16 koleksi putih bertemakan modern oriental. So bagi saya dah buat tema tradisional, before this saya dah buat tema modern. So kali ini kita suntik sedikit elemen oriental dalam rekaan kita, di mana kita boleh lihat daripada segi peletakan perincian, daripada segi rekaan, neckline, kita boleh nampak kombinasi yang sempurna di antara konsep Eastern dan Oriental. Selalunya, saya punya inspirasi itu datang daripada saya punya bacaan. Saya suka beli magazine yang lama-lama, daripada 60s, 70s, saya tengok balik. Daripada situ saya dapat ilham baru dan bagi nafas baru dalam setiap rekaan saya. Sebab dalam setiap rekaan saya percaya kepada konsep timeless. Timeless, modest, malar segar. Bila kita tengok balik lagi 10-20 tahun, rekaan tu masih relevan. Memang sangat-sangat cantik sebab very klasik. Saya memang suka rekaan tradisional sebab dia more kepada traditional that semuanya design dia adalah evergreen. So saya lihat dia ada konsep modern dan juga tradisional, gabungan yang sangat cakap indah lah. Memang cantik sangat, masya-Allah. For me, dia tak heavy, just nice. So ada statement here and there which I like because for me less is more. Wish you all the best. Semoga sentiasa menyinari industri fashion ini dan Syamil dan Ernie mendoakan agar sentiasa dirahmati dan bahagia bersama keluarga tercinta. All the best, Nel. Proud of you. Love you so much. Baik, itu dia segmen sana sini daripada wartawan kita Ain. Kalau kita dapat lihat pelbagai fashion sekarang ni, ada yang dari klasik dah dicampurkan dengan moden, dan kita harapkan juga segmen itu dapat memberi inspirasi sebenarnya kepada rakan-rakan kita yang mungkin nak kahwin. Kalau awak belum kahwin, awak suka yang mana tadi? Saya suka klasik, Mak. Sama. Saya pun suka klasik sebab dia nampak lebih, orang kata, mahal. Lebih mahal, elegant dekat situ. Okey, menarik sekali berkenaan dengan sana sini daripada Ain. Dan Syira, kalau rata-rata daripada penonton kita mungkin dah tahu berkenaan dengan perkongsian ini yang mana kita nak kongsikan berkenaan dengan seorang ibu yang prihatin sekali. Kalau anak dia cakap nak bawakan bekal lebih untuk rakan sekelasnya, ibu dia sediakan bekalan lebih dan juga memberikan duit belanja juga dekat rakan sekelasnya. Jom kita bawakan. Dapur bersedia di talian. Kita nak perkenalkan Puan Siti Hawa Muhammad Zainuddin daripada Melaka. Puan Siti Hawa, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Itu dia Puan Siti Hawa. Sihat? Sihat, Puan? Alhamdulillah, sihat. Baik, Puan Siti dapat dengar kami dengan jelas di sini, ya? Sangat-sangat jelas. Okey, baik Puan Siti, sebagai permulaannya, mungkin boleh saya bertanya bagi pihak saya dan juga penonton-penonton di luar sana. Permulaannya, kita tahu bahawa Puan membekalkan makanan ekstra juga kepada rakan anak Puan tu. Permulaan dia, macam mana anak Puan boleh bercerita tentang rakan dia yang katanya telah pun ibunya meninggal dunia, betul? Apa reaksi Puan Siti Hawa ketika itu? Permulaannya. Permulaan tu kita rasa macam pelik mula-mula. Kenapa setiap kali kita tanya bekal habis makan, anak cakap habis makan. Alhamdulillah. Makan dengan siapa? Dia kata dengan kawan. So kita macam dekat situ kita dah timbul macam sesuatu. Macam rasa kenapa kawan? Setiap hari kawan kan? So kita pun tanya dekat anak, sebenarnya kawan tu siapa? Okey. Itu permulaan yang kita tahu yang anak tu adalah seorang anak yatim yang dah kehilangan ibu. So daripada situ saya automatik sebagai seorang ibu, memang naluri keibuan, memang bersimpati, rasa kesian. Sebab bayangkan seusia 11 tahun dah kehilangan seorang ibu. Jadi kita pun cakap dengan anak, nak tak bawa bekal lebih ke macam mana? So anak pun setuju, anak gembira. Okey. Anaknya Amar dia namanya?
Ya, Amar Adi. Okey, tapi pastinya kalau kita bercakap mengenai naluri seorang ibu, kita tak boleh nak nafikan dan kita rasa kesian, kita rasa sedih dan sebagainya untuk kita hulurkan bantuan. Tetapi saya nak tanya juga, Puan Siti Hawa memang kata dah mendidik Amar kalau nampak orang mungkin dalam kesusahan, bantu. Kalau mungkin rakan-rakan ada masalah, dekatkan diri. Adakah ini yang dititik beratkan Puan Siti Hawa kepada anak-anak juga? Kita sebenarnya nak kata secara betul-betul ajar tu tidaklah, tapi lebih kepada spontan. Kadang-kadang persekitaran kita, bila macam kita keluar makan, kita nampak orang yang tak mampu, kita akan cerita dekat situ. So mungkin kalau kita ada rezeki lebih, kita bersedekah. Macam contoh satu kejadian dekat RNR. India yang macam kita tahu dia memang perlukan untuk duit untuk makan. So dekat situ kita didik anak kita. Kita tunjukkan contoh yang baik, kita bagi. Kita kata dia perlukan duit, dia nak makan, kesian dekat dia. So kita tunjuk contoh yang baik. So senang cerita, selalunya saya dengan suami akan tunjuk contoh tu bila berhadapan dengan keadaan. Faham. Ini antara kata orang, anak kita adalah cerminan kepada diri kita, betul. Puan Siti, saya difahamkan juga Puan sendiri ada pengalaman dibesarkan dalam situasi begini, betul ke? Ya, betul. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Seingat saya masa tu seusia lebih kurang anak saya jugalah. Tapi ayah saya dan arwah ibu saya ada menyantuni anak yatim, kenalan adik saya satu kelas yang kehilangan ayah. So macam mana saya buat kepada kawan anak saya, begitulah juga ayah saya dan arwah ibu saya buat. Okey. Ini sebenarnya orang kata benda tu dah memang dididik dan dilatih daripada kecil kan. Kadang-kadang Puan Siti Hawa, kita tak menolak juga dalam keadaan sekarang ini kan, ibu bapa yang kalau mungkin dia dah memberi pendedahan kepada anak-anak, kalau nampak orang macam ni sikit, jangan dekat, jauhkan diri, mungkin dari segi keselamatan. Tetapi bagaimana agaknya Puan Siti Hawa boleh berkongsi juga dengan penonton yang mana kita perlu mendekati orang yang susah, orang yang memerlukan. Kadang-kadang kita perlu ambil tahu juga berkenaan dengan situasi orang di sekeliling kita. Secara jujurnya, kita kena masuk dalam dunia orang yang macam yang kita tahu yang sedang ditimpa musibah, kehilangan ahli keluarga, yang sakit, kehilangan kerja. So sesekali kita kena masuk dalam dunia mereka, letakkan diri kita dalam keadaan mereka. Mungkin ini kita rasa kita bertuah, kita ada semua yang kita nak, kita dapat. Mungkin satu hari nanti Tuhan uji kita, kita pula berada di tempat tu. Dengan harap orang sekeliling akan cakna dengan kita. Dan ini sememangnya boleh kita ambil sebagai teladan dan juga contoh. Puan Siti Hawa, apa bekalan yang yang pernah dibawa oleh Amar tu yang rakannya cakap sedapnya mak awak masak? Apa agaknya menunya? Yang setakat ni yang kisah yang bekal tu lah, yang sambal udang tu, yang kita agak sebab tu bila anak cakap dengan kawan dia kata hari ni mami bagi bekal. Bila anak tu buka bekal tu, first dia punya respon, dia kata besarnya udang. Alah, comelnya. Kalau saya pun nak jadi rakan segelas Amar juga. Boleh ke? Kami pun nak bekal juga. Baik. Okey, baik Puan Siti Hawa, kami sebenarnya kami berdua pun juga seorang ibu. Kami bagi pihak ibu-ibu di luar sana nak ucapkan terima kasih banyak-banyak atas keprihatinan dan juga sikap ambil tahu Puan terhadap bukan saja keliling Puan tapi juga keliling anak-anak Puan. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih Puan Siti Hawa. Semoga murah rezeki semua. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita sedikit sebanyak apa yang dikongsikan Puan Siti Hawa tadi itu membuka mata kita juga kan. Yang mana kita jangan ambil kata perihal keluarga kecil kita je. Apa yang mungkin berlaku di sekeliling kita. Kita pergi stesen minyak, kita nampak orang susah dan sebagainya. Mungkin kita boleh bagi suntikan awal berkenaan dengan keprihatinan, kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Dan itu sebenarnya ada kena-mengena juga dengan topik kita hari ini. Betul Fatih, topik kita untuk hari ini
bila perlu ambil tahu. Sebagaimana yang Fatin petik tadi, perkataan prihatin itu sangat penting kerana selain daripada kita dapat bantu orang susah di keliling kita, mungkin juga dengan keprihatinan kita, kita kata orang dapat membongkar jenayah. Mungkin orang di sebelah kita ni mangsa penderaan, mangsa keganasan rumah tangga, mangsa keganasan ataupun mangsa keganasan sumber mahram dan sebagainya. Dengan kita ambil tahu mengenai perihal mereka ini, kita kata orang sedikit sebanyak dapat membantu keluarkan mereka daripada keadaan mereka. Betul. Dan kita setuju juga dengan itu. Tapi bagaimana pula stigma masyarakat kita yang macam kalau kita ambil tahu je, sibuklah, boleh tak jangan jaga tepi kain orang. Antara yang mungkin sinonim lah kan, kalau kita cuba untuk kita ambil berat berkenaan jiran kita, rakan-rakan kita dan sebagainya. Tak apa, kejap lagi kita akan kongsikan, kita akan perincikan berkenaan dengan topik bila perlu ambil tahu ini bersama dengan dua panel kita di studio. Seperti biasa, sekiranya anda ada sebarang persoalan ataupun pengalaman yang ingin anda kongsikan, terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini. Jangan lupa untuk follow kami di IG dan juga TikTok. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Jangan ambil tahu semua benda, jangan peduli kepada semua benda sehingga kita menjadi beban, sehingga kita mendapat tekanan. Ada hal-hal yang kita tak perlu ambil peduli, yang kita tak perlu masuk campur. Kita fokus kepada audit diri, nak jadi lebih baik tanpa perlu membebankan kita dengan semua benda yang di luar bidang kuasa kita. So, pilih-pilih, tapis-tapis apa yang kita boleh peduli, apa yang kita tak perlu peduli. Ada orang, dia peduli tentang semua benda, dia peduli tentang orang sekeliling dia, dia peduli tentang hal-hal yang tidak memerlukan kepedulian dia, sehinggalah dia lupa untuk peduli tentang diri dia sendiri. Dia lupa nak peduli benda yang penting, peduli pada diri sendiri. Inilah masalah di negara kita ni yang kebanyakan jiran ataupun individu yang ada pengetahuan tentang domestic violence ataupun abuse ataupun rape tak nak buat report. Jadi bila tak nak buat report, benda tu jadi panjang, sometimes melibatkan kematian. Contohnya kanak-kanak yang didera. Jadi pesanan saya kepada semua, kes domestic abuse di Malaysia sangat tinggi. Selalunya mangsa memang tak berani untuk buat laporan polis. Jadi this action is very very good, it's so brave, dan kita kena contohi. Kalau you dengar apa-apa abuse, tak kisahlah kanak-kanak ke dewasa ke, please lodge a report and help the victim. Okay? Baik, itu dia antara kompilasi TikTok berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini, bila perlu ambil tahu. Okey, dan kita bawakan seperti yang kita janjikan tadi, kita bawakan dua panel kita di studio, bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Mereka selalu sangat bersama dengan kita. Kita nak perkenalkan, di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Siti Aisyah Yahya selaku pensyarah Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM. Dan juga di sebelahnya adalah Encik Amin Idris, siapa tak kenal, selaku perundi motivasi. Assalamualaikum kedua-duanya, sihat? Waalaikumsalam. Semangat Semangat hari ini. Kita tembikai hari ini. Kita tembikai hari ini. Watermelon. Walaupun jenuh cari baju hijau, tak jumpa. Baru perasan kita tak ada baju hijau. Baru perasan. Sebab kita kan pengacara biasanya kita selalu guna green screen. Ya, jadi itu adalah pilihan terakhir. Betul. Last sekali, ni je lah ada. Boleh lah. Balik nanti kita pergi shopping. Pergi Palestin. Okey, baik. Kembali kepada topik kita untuk hari ini. Bila perlu kita ambil tahu. Bercakap tentang ambil tahu prihatin ni. Macam yang Fatin cakapkan sebentar tadi. Kita risau sebenarnya untuk kita ambil tahu ni. Mungkin tak kena pada situasi mungkin orang anggap kita ni menyibuk. Tapi kalau boleh saya mulakan dengan doktor terlebih dahulu. Bila perlu ambil tahu ni? Bila? Okey, bila perlu ambil tahu, terima kasih. Bila perlu ambil tahu ni, ini berdasarkan macam saya juga kaunselor KBPA. So saya biasa dengan klien-klien kita, bila dia ada masalah baru jumpa kaunselor. So sebenarnya sebelum ada masalah, sebab kita orang normal semuanya ada masalah. Orang yang tak ada masalah adalah orang tak normal, orang gila. Dan orang yang tak ada masalah sebenarnya bermasalah. Orang yang dia kata tak ada masalah sebenarnya bermasalah. So bila perlu nak ambil tahu? Setiap masa. Setiap hari daripada kita awal kita bangun tidur, kita terus sahaja kita persiapkan diri kita dengan amalan-amalan ilmu agama semua, dan akhir sekali sampailah malam nak tidur pun kita still lagi muhasabah diri kita. Dan kita still lagi, kalau dalam Islam kita perlu maafkan semua orang. So itu yang dikatakan bila perlu ambil tahu, daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur. So kalau kat situ juga kita perlu terapkan elemen dikatakan sebagai self awareness, iaitu kesedaran kendiri. Maksudnya
kita sendiri kita sedar diri kita dan kita juga perlu sedarkan orang di sekeliling kita. Tetapi macam mana kita nak sedarkan orang sekeliling kita? Pendekatan dan cara kita tunggu selepas ini. Dapat ada teaser kat situ. Hanger di situ. Mukadimahnya. Okey, tapi secara tidak langsungnya tadi doktor dah menjawab bila perlu ambil tahu adalah jawapannya setiap masa. Okey, kita nak berbalik kepada Encik Amin kita yang mana kalau kita bercakap setiap masa tapi tak semua dalam kalangan kita ni memang nak ambil tahu untuk kita nak selamatkan orang, nak orang kata nak prihatin dengan keadaan. Ada juga mungkin satu memang nak membantu, satu lagi cukup dah dia nak tahu yang dah oh dah ni maksudnya dia ada orang kata unsur-unsur nak meruntuhkan masalah tu lagi kan, menambahkan cerita. Betul. Bagaimana agaknya untuk kita nak betul-betul rasa ambil tahu tu untuk kita membantu sebenarnya? Okey, saya nak tambah apa yang doktor sebut tadi. Silakan. Kita kena ada rasa nak tahu dengan tambahan kita top up dengan niat untuk membantu, bukan niat untuk kepo, bukan niat untuk mengibuk, bukan niat untuk menambah masalah. Sebab contoh ketika mana kita niat nak tahu tapi nak kepo sebenarnya. Bila accident bila accident kalau kita berhenti untuk turun tolong tapi kau berhenti atau perlahankan kenderaan saja nak tengok siapa mati ataupun ambil video lagi tu China ke India, nampak tak apa salah mereka, nampak tak? Kita bukan nak ambil tahu untuk menolong, mengambil tahu untuk kepo, mengambil tahu untuk menyibuk. Yang akhirnya bukannya menyusahkan kau je. Kita menyusahkan orang jalan belakang. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat kan. Jiran ke, rakan sepejabat ke, kita nak tahu tapi untuk menyibuk. Tapi untuk membawang, untuk menyusahkan lagi keadaan dan juga untuk memperak-perandakan keadaan tanpa ada niat menolong. Jadi cara yang betul ialah kita kena ambil tahu setiap masa dengan niat menolong. Macam mana caranya? Kena ada empathy dalam diri kita. Dan saya selalu kata, put yourself in their shoes. But before we put ourselves in their shoes, first take off your shoes. Maksudnya, buang dulu persepsi kita. Buang dulu prejudice kita. Buang dulu prejudgment kita. Barulah kita neutral bila berada dalam kasut dia. Itu cara untuk kita rasa empathy bila nak tahu tentang orang lain. Okey. Seronok pula dengar. Sebab apa? Saya suka kita kena tanggalkan dulu kasut. Betul. Maksudnya dekat sini kita jangan jadi fake lah. Jangan fake lah. Jangan kasut-kasut kau masuk. Pahal. Sebenarnya dia bukan nak sarung kasut je. Dia nak tengok je kasut tu apa. Nampak? Jenama apa belakang? Warna apa? Ori ke tak? Itu penting. Okey, tapi kan Fatih, dalam kita bercerita tentang ambil tahu, sebagaimana yang Bro Amin katakan tadi, niat kita berbalik kepada niat kita. Kita kena ada empati dalam diri. Akan tetapi, Fatih dah ada petik tadi, mungkin ada orang yang tak nak orang ambil tahu hal mereka. Tapi sejauh mana ataupun apakah batas dalam kita ambil tahu? Mungkin kita nak ambil tahu tapi orang tu sebenarnya nak simpan dalam-dalam, tak nak sesiapa tahu. Tapi kita nak ambil tahu. Tak nak buka aib. Sejauh mana sebenarnya batas untuk kita ambil tahu hal orang? Okey, sejauh mana tu bagi saya, kita sebagai orang luar ataupun kita sebagai jiran ataupun sebagai kawan lah, office mate, kita ni dia ada batas dia. Maksudnya kita ni seolah-olah kalau dalam satu perhubungan ni diandaikan sebagai sebiji bawang. So biji bawang tu kalau kita rapat, kita kopek satu kelopak bawang. Lepas tu bila kita rapat lagi, kita akan kopek lagi kulit bawang tu. Tapi kalau betul-betul kita rapat, kita akan masuk terus ke dalam bawang tersebut. Tapi kalau misalnya ada satu kes yang menyebabkan, contohlah kita cuba dekati dia, kita tanya tapi macam kita ni kepoh pula. Dia rasa macam nonsensnya macam macam jaga tepi kain aku pula kan. So kat situ bawang tu terus berkecai, terus pecah. So satu perumpamaan dalam persahabatan, satu perumpamaan dalam membina trusted ataupun kepercayaan ni seolah-olah seperti satu kulit bawang. So untuk batas hadnya, bila kita kulit bawang tersebut dengan cara kita bercakap, kita menjaga adab, cara kita pandang dia, renung dia dengan betul-betul macam Encik Amin kata, dengan cara empathy tu dia berlawan dengan simpati. Sincere juga kena ada. Pun kata rasa macam humor, rasa macam kesian, rasa macam nak tolong tu ada. Dan sebenarnya bila kita mendekati orang kan, dengan contoh dalam kaunseling lah, bila kita mendekati klien dengan kita buat muka welcome, muka yang memang nak tolong. Lepas tu kita buat muka tenang, muka yang senyum,
pasti orang tu akan bercerita pada kita. Tapi kalau kita datang macam sergah. Kau ni apa hal lah? Aku tengok muka kau ni macam problem lah. Orang yang ada masalah, kalau kita sebut perkataan masalah ataupun problem, memang menyakitkan hati dia. Sama jugalah kalau contoh ada kematian, contoh suami dia meninggal. So kita datang dekat dia, kita kata sabar. So sebenarnya perkataan sabar tu juga dipanggil sebagai toksik positif. Betul. Tak membantu pun. Tak membantu. Sebab orang tu akan kata, aku tak sabar ke? Aku ni macam rendah sangat keimanan aku sampai orang semua datang kat aku, sabar ya. So perkataan lain sebelum perkataan sabar, kita gantikan dengan tenang ya. Allah ada, Allah tahu keupayaan awak, Allah ada sentiasa bersama awak dan kami pun semuanya sentiasa support awak. Maksudnya beri kata-kata positif. Beri kata-kata yang positif pada dia dan kata-kata yang membuatkan orang sekeliling ada bersama dengan dia dan dia tidak lonely. Dia tidak kesunyian. So kalau kita rasa macam kita just bagi tanpa adab kita bercakap dengan cara kita, dengan muka kita, muka yang macam nak marah kan. So orang tu pun rasa macam kenapa dia ni nak bantu aku tapi muka marah. Jadi tak selesa lah. Tak selesa orang tu. So benda tu kita kena jaga. Sebab itulah kalau dalam sesi kaunseling, kalau kita dapat approach klien kita dapat dekati klien kita, memang klien tu akan cerita sedalam-dalamnya segalanya tentang kepada kita. Dan kita ni sebagai manusia satu je, nak bina trusted. Nak bina kepercayaan tu. Contohlah kalau kita semua dah kahwin kan, macam mana kita nak bina trusted kepada bakal suami kita, bakal isteri kita sebelum kita nak kahwin dulu. So bila dah kita terbina trusted tu, baru kita rasa macam okey, aku nak kahwin dengan dia. So sama jugalah dalam kita tanya kepada kawan kita, tanya kepada office mate kita ataupun sekeliling kita, so ada batas-batasnya. Dan bak kata apa Encik Amin kata tadi kan, kita boleh jaga tepi kain tapi jangan selak kain. Saya pinjam kata-kata dia kan. So kat situ juga kita boleh aware, kita boleh apa orang kata nak tahu tentang diri dia, tapi jangan keterlaluan. Dia andaikan macam ni lah Fatin dengan Syaira. Contoh kita ada masalah kan. So kalau orang macam terlampau tekan kita, terlampau dekati kita, nak tahu sangat masalah tu, mesti kita rasa tak selesa. So kita andaikan diri kita. Tu yang dikatakan sebagai empathy tadi. So bila kawan kita ada masalah, so kita andaikan, okey kalau aku ada masalah, aku suka approach yang macam mana. Aku datang jumpa dia, aku bawa dia pergi minum, kedai kopi apa semua kan. Lepas tu sambil borak-borak dan secara tak langsung sebenarnya dia akan bercerita dengan kita. Berlainan kalau kita terus sergak, tengok muka awak ni ada masalah lah, muka ada problem lah. Biasa contoh kan. Berlainan kan. Tapi kalau kita datang dekat dia, kita kata, kita dalam hati kita lah, kita kata Fatin ni macam ada masalah dalam hati kita kan. Lepas tu kita kata okey, nanti waktu lunch nak ajak dia pergi minum lah. So pergi waktu lunch, okey Fatin jom pergi minum. Betul. Kalau macam kalau kita pegang dia macam awak okey, itu okey boleh atau tidak? Itu boleh. Ataupun pegang dia cakap elok-elok lah, awak okey ke hari ni? Dan paling elok lagi kita kena bisik dekat dia. Sebab itulah ada batasnya. Maksudnya bila kita bercakap jangan di hadapan orang ramai. Contohlah kita dalam satu office yang besar kan. Tiba-tiba dalam meeting ke apa kita kata awak macam tak okey hari ni, macam ada problem je kan. Nampak dah toksik dia. Nampak dah toksik dia. Dia seolah-olah macam dia ni nak tunjuk dia caring. Dia di hadapan orang. Dia tak tahu dia tu telah membuka aib pada orang yang ada masalah tu. Dan orang masalah tu sebenarnya sangat malu bila orang bertanya tentang masalah di hadapan orang lain. Okey, itu tapi dalam situasi yang kita kenal orang itu, bolehlah kita pegang-pegang. Tapi kalau kita berada di luar, mungkin kita lihat seorang yang mungkin homeless dan sebagainya. Macam mana kita nak dekati mereka bagi mereka ni rasa selesa dengan kehadiran kita? Okey, sebenarnya kita memang dekati jugalah. Kalau contoh kita sama jantina, boleh je kita pegang kan. Tapi kalau kita berlainan jantina, janganlah pegang. Janganlah pegang pula kan. Memandai pula kan. Risau kan. Contoh kita jumpa gelandangan kan dekat tepi jalan, ataupun gelandangan tu perempuan, sesama perempuan lah. So kita dekati dia, kita buat dengan muka yang welcome, muka yang nak membantu. Kita senyum dekat dia dan muka yang dia boleh rasa selesa. Sebab ada satu dekat anggota badan kita ni yang memang tak akan menipu adalah mata kita. Dan ekspresi muka kita. Sebab daripada mata kita ni memang dia tak boleh nak menipu. Contohlah kita tak suka orang, mesti mata kita pun rasa macam kita jeling kan. Nyampai. Jeling macam jeling kan. Jeling. Tapi kalau kita suka orang tu, kita mesti pandang. Kita macam pandang dengan mata hati, senyum. So sama jugalah kalau dengan orang homeless tadi, yang gelandangan tadi tu, kita datang dekat dia, contoh, apa khabar makcik? Makcik sihat? Makcik dah makan? Kalau belum, saya ada bawa makanan untuk makcik. Okey, tapi setuju atau tidak Min? Kalau kita bercakap mengenai ini, tadi tu apa yang doktor kongsikan, ia adalah terpakai dengan niat kita prihatin dan kita ingin membantu
membantu. Sebenarnya orang-orang yang bermasalah ini, mereka dah dapat rasa aura yang mana-mana individu datang untuk ada orang kata nak membantu dan sebagainya, dia dapat rasa yang macam orang ni betul, orang ni tak boleh trust. dia lain. Kan? Dan juga mungkin ini juga memberi mereka peluang untuk tak payah ceritalah sebab takut nanti aib tersebar ataupun masalah tersebar. Setuju atau tidak, Amin? Setuju, sebab dia akhirnya bila doktor sebut kita kena buat orang rasa selesa. Dalam kaunseling juga disebut sebagai repo. Repo ni kita bagi orang selesa. Kalau orang tu tak selesa kita tak boleh paksa dia. Betul. Kan? Tapi adakah bila contohnya saya nak tolong tapi dia tak nak ditolongkan, kita nak biarkan saja? At least kita tanya khabar. Sebab ada orang dekat kita, dia tak nak kita tanya, lantak kau lah. Itu masalah. Dan akhirnya kita akan terjebak dengan satu penyakit dalam masyarakat disebut sebagai penyakit aku tak pedulisma. Okey. Kan? Maksudnya tak peduli? Tak pedulisma. Saya suka tu. Kan? Okey. Contoh ingat tak zaman dulu kalau di kampung nak pergi solat Jumaat kan, kalau nampak je siapa-siapa jalan kaki kan, mesti akan ada orang tolong tumpang kan. Betul. Zaman sekarang tak ada dah. Kau jalan kaki lah berpeluh, berkicap sampai masjid macam nak mandi, lantak engkau lah. Sebab apa? Penyakit aku tak pedulisma. Apa lagi? Kes sampai budak mati di jiran sebelah. Tak tahu. Kerana penyakit aku tak pedulisma. Betul. Kan? Kes bukan setakat jiran, even kadang-kadang bini sendiri hidup melarat ataupun suami hidup macam nak mati, isteri hidup senang. Sebab apa? Penyakit aku tak pedulisma. Ataupun saya juga namakan sebagai penyakit lantak engkau. So benda ni berlaku kerana apa? Kita tak nak ambil berat tentang orang lain. Faham. So berhati-hati, masyarakat kita sedang menuju ke arah itu, dibimbangi tak boleh diubati lagi. So bagus sangat kita bincang pada hari. Ya, maksudnya dekat sini hal kau, hal aku. Tapi Yes, betul. Bagaimana pula didikan kita? Kalau mak-mak kan, jangan sibuklah. Jangan sibuklah. Ni jangan. Dia dah macam tutup benda tu yang maksudnya anak tu mungkin kalau dia melihat dia dapat satu iktibar. Kalau ini sebenarnya apa? Pasal Mungkin budaya sekarang. Dulu kan kita kalau di kampung kita main lompat tali, kita main galah panjang. Even Cina, India, Melayu okey je. Kan? Tapi sekarang bila kata jangan tegur orang sebelah. Kan? Bagi saya benda ni kena perbaiki kan. Nak tegur tak apa. Cuma jangan melampau tu je. Melampau iaitu pergi rumah orang buat macam sini. Itu tak boleh lah. Tiba pergi rumah jiran tengok TV. Tiba Buat hak sendiri pula. Lepas tu minta password internet dia orang kat sana kan. Betul main. Ataupun duk rumah kau curi internet dia, apa hal? Nampak tak? Benda-benda macam tu memang perlulah ada had dia. Betul. Tapi janganlah sampai kita menghalang untuk mereka mengenali. Sebab bila kita halang, akhirnya dia akan terbawa-bawa ke sekolah. Dan bila dia bawa ke sekolah, dan dia bawa ke tempat kerja. Dan bila dia masuk politik ke, dia masuk bisnes ke, dia akan terbawa-bawa dengan penyakit perkauman. Akhirnya tujuan negara nak melihat perpaduan tak tercapai. Sebab apa? Melayu-Melayu, Cina-Cina, India-India kan, kita ada penyakit aku tak pedulisma. So kita kena buang benda tu. Sebab tu saya setuju sangat. Saya masa kita sembang off air tadi. Kita kena buang, kita kena hidupkan balik budaya jaga tepikan orang. Boleh? Kena hidupkan balik dengan syarat. Jangan selak. Maksudnya jaga je. Jaga je, jangan tengok dalam semua. Okey, ada masalah ke tak? Kan? Tak ada masalah. Okey. Jangan pula korek betul ke tak ada masalah. Nampak tak? Nak pula cari masalah. Nak juga cari, nampak tak? Itu selakkan orang. Itu masalahnya. Okey, saya suka dengan apa yang Bro Amin kongsikan. Sebenarnya didikan dari rumah. Didikan kita ajar anak kita untuk prihatin dengan apa yang berlaku di rumah. Dan saya juga suka satu lagi poin yang mana Cik Amin tadi katakan penting untuk kita ambil tahu hal sekeliling untuk kita elak benda-benda yang tak benda-benda yang kita jadikan kepada budaya pedulisma. Budaya pedulisma ni juga sebenarnya Fatin sebenarnya baru dia macam susah sikit tongue twister. Sebenarnya boleh membawa juga ataupun mengelakkan perkara-perkara yang sedang berlaku di keliling kita. Antaranya mungkin kes-kes tertinggal bayi di seat belakang di kereta dan sebagainya. Mungkin dengan sikap pedulisma itu mungkin cikgu boleh ambil sedikit inisiatif lah untuk call kenapa tak hantar, kenapa lambat hantar, ataupun pasangan kita ambil tahu sebenarnya apa yang berlaku kepada pasangan kita. Sebab pada saya sekarang ini mungkin kita terlalu sibuk dengan gadget sehingga kita lupa yang sebenarnya housemate kita ni tak makan pun lagi. Saya suka benda tu sebab saya tengok sekarang disebabkan kesibukan kerja doktor kan, bila suami isteri dah pergi kerja lantak engkau lah. Betul. Apalah
salahnya kalau si suami tanya macam mana anak pagi tadi, kan at least yang tengok anak aku baru dia teringat. Ataupun si suami kan, si isteri pula macam mana hantar anak pagi tadi, suami ya Allah lupa nak hantar kan, contoh. So mengingati, rakan sepejabat pun dah tahu dah, kita dah tahu dah rutin dia hantar anak setiap hari, tanya khabar je. Bukannya kita nak korek anak tu betul ke dah bercerai, tak ada sampai tahap tu, just tanya khabar kan. So jangan kerana kesibukan kerja kita lupa nilai kemanusiaan. Dalam agama sebut wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Betul. Ingat, memperingati itu memberi manfaat kepada sesama mukmin. So it's nothing wrong. Betul. Agama mengajar kita untuk peduli sesama kita. Bila melihat kemungkaran, cegah. Bila ada orang yang susah, tolong. Bila ada orang yang ada beban, kita ringankan beban dia. Bukankah itu agama ajar untuk ambil berat? Betul. So, kena ambil berat. Jangan kita fikir, sebab gini, kok mana pun sehebat-sehebat kita, seorang yang pakai bedah, bila dia bedah, dia memang terror, betul tak? Tapi kalau dia sakit, orang juga bedah. Betul. Dia tak bedah sendiri. Buat sini gunting, aku gunting sendiri. Kan? Pakai gunting rambut. Sehebat-hebat dia, akhir sekali, dia perlu orang gunting rambut dia juga. Tak adanya gunting sendiri. Maksudnya dekat sini, kita memang ada sifat kebergantungan antara satu sama lain. Mati nanti kan. Siapa mandikan kita? Orang juga. Tak adanya dah mati. Buat sini gayung, aku mandi sendiri. Tak ada. By the end of the day, kita tetap perlukan orang. Orang sekeliling untuk bantu kita. Menariklah. Okey, kita nak baca ni sebelum kita pergi kepada doktor. Ini daripada rakan kita di Facebook, Haziq Raji. Ambil tahu bukan erti penyebuk tapi teliti, cakna dengan keadaan sekeliling. Misalnya, kes jenayah, modus operandi, trend semasa orang tersayang, yang lain cukup sekadar tahu, tapi jangan berlebihan, nanti jiwa sengsara seperti ambil tahu saudara kita di sana Palestin apabila melihat kekejaman Zionis. Maksudnya kita macam tadilah Bro Amin kita cakap, kita boleh ambil tahu, boleh jaga tepi kain orang, tetapi jangan berlebihan. Jangan selak. Okey, baik doktor, di hujung perbincangan ini mungkin ada sedikit kata-kata terakhir daripada doktor mengenai perbincangan kita, yang kita ini serulah rakyat di luar sana untuk bersikap lebih prihatin terhadap masyarakat sekeliling. Betul, dan mungkin saya nak tambah, kalau masyarakat kita ni kalau melihat kepada kalau pergi kaunseling je dia bermasalah. Mungkin doktor boleh beri pendedahan sedikit. Okey, sebenarnya kalau pergi kaunseling itu memang mindset daripada dulu, dan kami barisan kaunselor memang agak susah nak hilangkan mindset tersebut. Sebab daripada sekolah rendah lagi, kalau contohlah kalau ada seorang si Ahmad pergi jumpa kaunselor, mesti kawan-kawan kata, dia ni bermasalah ni. Dan cikgu-cikgu pun akan kata, mungkinlah cikgu akan kata, dia ni pun bermasalah. So dekat sini bermula bilik kaunseling hujung dunia. Dah bilik kaunseling hujung dunia. So dia nak pergi pun jauh, kena berjalan, kena lalu bilik. Bila lalu jalan tu, sekarang nampak kaunseling ni. Yang muka Ahmad pula muka sedih je kan. So dekat sini baik saya serulah kepada ibu bapa, kepada guru-guru, kepada anak-anak semula, remaja semua sekali. So kita cuba ubah mindset kita, jumpa kaunselor bukan sahaja ada masalah, tapi kita nak perbaiki diri kita. Contohlah kita ada sesuatu yang kita rasa runsing. Contoh macam saya lebih kepada bidang sakit mental lah. Kalau kita tengok kesan daripada PKP banyak sangat yang mental, dan hatta sampai sekarang ni pun ramai juga kalau klien-klien yang berjumpa dengan saya, dah ramai yang dah ada kawan. Bro Amin ada kawan tu maksudnya dia dah halusinasi, dia dah skizofrenia, dan dia ada kawan. So kat situ kita sebagai masyarakat, kita sebagai kaunselor memang kita kena cakna dengan orang sekeliling, dan kita kena aware dengan orang sekeliling, tapi bukan aware pada orang sekeliling saja, aware pada diri kita juga. Dalam kita cakna pada orang lain, dalam masa yang sama kita juga kena cakna pada diri kita. So sebab itulah kalau dalam kaunseling kita ada self reward. Self reward ni bermakna bukan sahaja kita bagi hadiah kepada kita, tapi kita juga perlu ada me time untuk kita. Saya suka tu self reward tu. Kalau contoh Fatin me time pergi mana tu? Saya suka pergi spa. Pergi spa kan. So bila kita me time, kita akan aware dengan diri kita, dan bila kita tenang, so automatik kita akan boleh menenangkan orang lain. So sebab itulah kalau orang yang beriman, kalau orang yang banyak sangat positive vibe, dia pergi mana-mana pun orang akan rasa selesa. Orang senang orang kan? senang, orang macam baiknya Cik Amin macam ni. Bro Amin, baiknya Cik Fatin, Cik Syaira, Cik Puan. Boleh lah. Datin Seri kan. So orang rasa macam tenang. So sebenarnya elemen positif tu kena pupuk dalam diri kita. Bila kita tenang, kita jadi positif, dan bila kita masuk dekat orang lain pun, orang lain akan rasa aura ketenangan itu. So macam mana nak jadi seorang yang tenang, seorang yang positif? So kita sentiasalah, pertama sekali of course lah mendekatkan diri kepada Allah, jaga solat apa semua tu, dan kita banyak membaca ataupun kita banyak mengutip-ngutip semangat daripada pembacaan kita. Okey, baik.
Okey, baik. Dan sedikit daripada Bro Amin kita untuk kita beri semangat dan juga suntikan kepada penonton kita. Amalkan PS3. Okey. Okey, P apa tu? pertama prihatin. Prihatin. S ada 3 S. S pertama sangka baik. Okey. Yang kedua sayang. Yang ketiga saling bantu membantu. Okey. Ingat, hidupkan balik budaya jaga tepikan orang. Cuma jangan selak saja. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Ringkas tak je puas, pesanan tapi itu. saya rasa banyak manfaat yang kita dapatkan secara apa yang kita dah kongsikan hari ini berkenaan dengan bila sepatutnya kita ambil tahu. Jadi kita perlu ambil tahu setiap masa, tetapi tengok keadaan juga. Betul tu, pastikan diri kita ni mudah untuk didekati, disenangi dan juga disayangi oleh orang ramai. Betul. Supaya senang untuk kita dekati mereka ini. Baiklah, Encik Amir Idris dan juga Dr. Siti Aisyah Yahya, terima kasih banyak-banyak atas tips, atas perbincangan hari ini. Seronok untuk hari ini. Tapi sebelum tu Fatin, kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita ada satu lagi perkongsian selepas ini. Ada makan-makan lepas ni? Ada makan-makan. Selepas ni. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih. Ada masa lagi setia bersama kami di Wanita Hari ini. Tadi kita dah janji kita ada makan-makan sikit hari ini. Tapi sedap. bukan makanan di Malaysia. Kita bawa jauh sikit terbang. Dari Jepun kita bawakan sarapan pagi untuk anda. Kita nak kongsikan berkenaan dengan onigiri. Kita ada dua tetamu kita. Izhanur Muhammad Ramsey dan juga Azimar Misnani. Betul? Ya, betul. Okey, betul-betul. Betul lah sebutan. Bukan onigiri. 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 Alamak. Okey. Mungkin boleh kongsikan jugalah bagaimana agaknya tercetus ilham kalau kita nak kata sediakan makanan, mungkin sekarang ni viral dan sebagainya, tapi anda berdua memilih untuk bawa makanan daripada Jepun. Okey. Sebenarnya saya menetap di Jepun selama 16 tahun. Patutlah. So, ini sebenarnya breakfast apa yang saya makan sejak saya kecil lagi. Buat sendiri? Masa tu kami belilah. Parents saya beli. Tapi kiranya sebagai benda yang ada nostalgik untuk saya. Apa yang saya buat. Dan onigiri maksud dia nigiri maksud dia untuk mengepal. Mengepal so dia nasi kepal. Nasi kepal. Nigiri kepal. Nigiri itu kepal. Nigiri itu kepal. Menggenggam dia kepal. Baik. Kalau kita tengok macam ada inti dekat dalam dia, betul? Apa inti yang diletakkan di dalam tu? Yang dekat dalam ni, kami base dia adalah shoyu, kicap Jepun. Dengan kombu dashi. Kombu dashi ni kelp punya ekstrak. Dan dekat dalam tu kita ada juga mushroom shimeji. Betul geliat lidah kita. Okey. Tapi kalau nak cakap berkenaan dengan onigiri ni, adakah sama? Memang sebiji apa yang di sana? Ataupun dah diinovasikan? Dekat sini, okey. Yang basically, onigiri ni dia lebih kepada makanan yang kurang sikit stimulate. Dia bukan macam pedas sangat, rasa dia tak kuat sangat. Tetapi untuk localize, kami ada juga buat dengan sambal tumis. Adalah kena tekak kita kat sini So sesuai dengan cita rasa lah. As an entry supaya orang boleh nak terima sikit makanan luar. Tadi ada cakap ini untuk breakfast, betul? Maksudnya tak sesuai makan waktu lain? Sebab saya nampak dekat Malaysia ni kita makan waktu tengah hari lah, waktu petang lah. Boleh, tak ada masalah. Waktu happy, waktu sedih pun boleh. Waktu sedih pun boleh, jangan macam waktu sedih pun boleh, nampak dia bagi. Okey, kita nak tanya juga Azimah. Mungkin ada cabaran ke kalau kita nak menyediakan onigiri ni? Ya, perlukan kesabaran. Kesabaran lah pastinya. Ya. Onigiri. Lama ke kita nak buat sampai kita perlu bersabar tu? Tak jugalah, dia just buat je. Okey, cuba Azimah boleh tak kalau awak ajar saya untuk buat satu? Syirah teringin nak ajar, nak buat. Ini dia. Memang 3 segi. Kalau kita buat bentuk lain tak boleh ke? Dia bukan onigiri lah. Dia bukan onigiri. Itu apa? Onigara. Onigara. Ini kemudian Syirah cuba-cubalah. Alah, cuba. Tak tahu nak jadi ke tak, tapi cuba. Okey, go. Saya nak rasalah awak punya kata hasil ni nanti. Okey, mungkin juga kita nak tanya jugalah berkenaan dengan ini mungkin menu yang baru juga. Ya. Kenapa agaknya ada permintaan yang banyak ke? Kita tengok dekat Malaysia, kalau tu pagi macam saya kata tadi, banyak makanan yang pedas, yang masin. So sebenarnya untuk budak-budak pun suka. Macam anak-anak saya pun dia suka makan macam ni. Satu benda dia estetik. Dia ada bentuk segitiga macam tu. So macam biasa kita beli nasi lemak apa kan sekarang macam dalam bekas plastik. 4 segi yang tu je. So budak-budak kalau dia bawa pergi sekolah ke apa, dia tengok dia seronok. Ada benda yang lain. Dan kami buat supaya dekat kawasan
TTDI tu memang tak ada lagi breakfast Japanese. Okey, tapi saya nak tanya juga Izanur, yang mana kalau kita cakap tadi kan bekalan untuk anak, kita bawa satu ni, dia macam beras yang digunakan tu sama, boleh tak kita letakkan lauk, mungkin lauk-lauk, tapi kita nak makan dengan origini ni? Boleh. Kalau dekat Jepun pun biasanya dia orang akan ada macam fried chicken dia orang, karaage, miso soup. Onigiri. Okey, onigiri ni kadang-kadang kalau kita pergi dekat mat-mat Jepun, mat-mat Jepun bukan mat Jepun tau. Kalau kita pergi dekat pasar raya, kedai merdeka Jepun, mereka letak dalam peti ais. So sebenarnya kita nak makan ni waktu sejuk ke ataupun waktu panas? Dia sebenarnya room temperature yang terbaik. Sebab kalau kami pun buat macam ni sebab tak nak dia sejuk. Kalau kita beli dekat Family Mart, dia sejuk, dia dah tak sedap. Okey, maksudnya kita kena makan taklah sejuk sangat, tapi kita letak di suhu yang biasalah. Room temperature. Okey, room temperature. Okey, sambil Syira nak selesaikan tu, mungkin boleh kongsikan juga di mana mereka nak dapatkan ataupun mungkin nak dapatkan tips ke untuk kita sediakan onigiri ni. Okey. Dia nampak mudah saja. Tapi sebenarnya ada beberapa poin. Satu poin dia, nasi dia tak boleh nak pakai beras lain daripada beras biasa, sebab dia kena yang berkanji sikit. Sebab dia boleh melekat. Kalau tak, dia tak melekat, dia bila kita gigit dia terus hancur. Di mana IG-nya? Mungkin Izanur boleh kongsikan juga. Okey, IG kami Ruang Temu. Ruang Temu. Facebook dengan TikTok tak ada? Tak ada, kita ada dekat IG. Okey, IG-nya Ruang Temu TTDI. Okey, itu dia di skrin kita dapat paparkan IG-nya. Itu dia. Tak apa, kita nak sambung tengok hasilnya. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak tunjuk hasil Syira buat. Cantik. Mat apa tadi? Mat Jepun. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Sebelum kita akhiri siaran, saya nak tanya mana dia peminat-peminat Hot FM. Ada sesuatu yang saya nak kongsikan. Itu nombor 1. Apa yang nombor 1? Sekali lagi, Hot FM menjadi stesen radio nombor 1 di Malaysia. Terima kasih untuk 3.73 juta orang pendengar yang menjadikan Hot FM stesen radio nombor 1 di Malaysia. Fatin. Dan anda memang pendengar yang paling hot kerana sentiasa bersama kami sehingga hari ini dan terus dengarkan Hot FM stesen radio nombor 1 di Malaysia. Seronok tau. Seronok. Saya suka Backpast Hot pagi tu. Sebab ada KJ ke macam mana? Banyak pengisiannya lah. Betul. Okey, baik Fatin. Tadi Fatin saya dah penat kompres. Fatin nak rasa tak? Penat-penat saya buat. Tapi mungkin kita boleh bahagi dua. Boleh juga, tak ada masalah. Dan kita nak tanya juga yang mana agaknya selalu menjadi pilihan peminat onigiri ni? Permintaan tertinggi antara tiga-tiga ni. Okey, kita ada yang pertama sekali, yang ni yaki onigiri. Mana kita pan frykan dengan kicap Jepun. Dan dekat dalam dia ada camembert cheese. So, untuk budak-budak memang dia suka yang tu. Okey, yang bawah ni apa? Yang bawah ni adalah salmon dengan avocado. Okey. So biasanya yang ada jual yang salmon saja, tapi kita tambahkan twist, kita tambahkan avocado dekat dalam tu. Supaya tak terlalu masin, dia tambah sikit mild. Kan? Umami rasa dia seimbang lah senang cerita. Okey, Fatin. Okey. Nak rasa? Ya, tadi Zana cakap onigiri ni dia apa orang kata? Kepalkan. Saya mampu kepalkan sebab ini agak besar untuk kita nak ni. So saya rasa yang Syira ni dulu Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Nampak enggak orang Malaysia Macam makan nasi kita, macam makan nasi campur. Rasa dia sesuai memang untuk bawa ke sekolah bekal anak-anak Rasa macam nasi goreng sikit. Ada macam nasi goreng sikit pasal kecap dia. Okey. Dua kali pula tambah lebih. Okey. Kita nak kongsikan juga tadi. Kita dah kongsikan di mana nak dapatkan di ruang temu di TTDI. Ruang temu TTDI. Kita nak ucapkan terima kasih atas perkongsian untuk menu yang mungkin ini sebenarnya memberi inspirasi juga untuk kita ibu-ibu kan, untuk sediakan untuk anak-anak kita. Untuk bekalan anak kita. Terima kasih. Terima kasih banyak dan wanita hari ini nak berhenti bersiaran di sini. Tamat sudah tugasan kami berdua. Akan tetapi kami akan kembali esok dengan masalah perut. Jangan
jangan ambil mudah. Mungkin juga boleh bawa kepada masalah kesihatan yang lain. Betul. Kan, Fatin? Kita tengok apa yang kita makan, kita tengok macam mana lifestyle kita dan sebagainya. Sebenarnya kita rasa kita okey. Tapi kalau dah sakit perut tu mungkin kita nak dapatkan rawatan. Nak tahu esok kita akan kongsikan bersama rakan-rakan kita yang lain. Sebelum kita berpisah, kita terima kasih kepada Izanur dan juga Zima atas perkongsian berkenaan dengan menu daripada Jepun ini, onigiri. Okey, baik. Kepada anda semua penonton-penonton, jaga diri baik-baik, stay safe dan terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Okey, saya nak sama buat onigiri. Saya nak sama makan. Awak nak sama makan je tu mana saya? Yang mana kita nak ni? Kita nak rasa ni juga Okay. Kita ambil satu. Okey, jom kita. Yang ni boleh ke kita nak? Saya buat lain boleh. Kita bantu lagi ya. Tak putus asa ni? Tak payah. Tak payah? Jangan putus asa. Semangat. Ada jual ke? Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Anything to help my people, my friends. There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house. Anything to help my people, my friends. There were a lot of bombings around us. One of them was about 150 meters from my house.